Kembali bersama dalam segmen wawancara dan pada pagi ini seperti yang dijanjikan satu ruangan wawancara kita akan sama-sama mengetahui mengenai dengan kumpulan 28 EDP SGO mengenai dengan projek masyarakat dan Alhamdulillah di sebelah kiri saya beberapa orang tetamu sudah pun sama-sama hadir di studio 1 Rampai Pagi untuk menerangkan kepada kita mengenai dengan kumpulan 28 EDP SGO mengenai dengan projek masyarakat ini ya. Jadi apa kata terus saja kita perkenalkan kepada tetamu undangan kita berada di sebelah kiri saya iaitu Yang Mulia Dr. Muhammad Saiful bin Haji Omar merupakan fasilitator program EDP UTB Dean for School of Computing and Informatics. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sebelah kiri Doktor iaitu Yang Mulia Haji Mahmud bin Haji Masri peserta EDP SGO. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat juga pagi ini ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dan berada di sebelah kiri Tuan Haji Mahmud Yang Mulia Nur Masiti Rena binti Haji Suhaini merupakan peserta EDP SGO juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bahagia di hati. Alhamdulillah ya. Dan berada di sebelah kiri Puan Nur Masiti Rena iaitu Yang Mulia Atikah binti Ibrahim pemangku timbalan pengawal pencen ya di Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah ribuan terima kasih kita ucapkan buat tetamu-tetamu undangan kita pada pagi ini yang telah pun bersedia bersama untuk memberikan penerangan mengenai dengan tajuk kita pada pagi ini. Alhamdulillah ahli-ahli panel ini terdiri daripada peserta program pembangunan eksekutif bagi pegawai-pegawai kanan kerajaan EDPSGO kali ke-28 dan program ini dianjurkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam dengan kerjasama Universiti Teknologi Brunei yang dikendalikan selama 3 bulan bermula 24 Ogos 2020 sehingga 28 November 2020 Masihi ya. Jadi terus saja kita kepada tetamu undangan kita bersama dengan Yang Mulia Dr. Saiful terlebih dahulu. Ingin kita ketahui ni apa dia sebenarnya program EDP SGO ini Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah terlebih dahulu kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Perkhidmatan Awam sebagai penganjur program ini untuk memberi kepercayaan kepada Universiti Teknologi Brunei untuk mengendalikan program pembangunan eksekutif bagi pegawai-pegawai kanan kerajaan EDPSGO kali ke-28. Dan juga pembangunan eksekutif bagi pegawai-pegawai pengurusan pertengahan EDP MMO kali ke-29 pada tahun ini. Program pembangunan eksekutif ini adalah flagship program JPA Civil Service Leadership Pipeline CSLP project di dalam Civil Service Framework. Di antara objektif program pembangunan eksekutif pada tahun ini adalah untuk menyokong fokus strategi Jabatan Perkhidmatan Awam iaitu untuk menghasilkan program perkhidmatan awam yang moden, yang berkesan, yang menyokong pembangunan negara. Dan untuk meningkatkan keberkesanan peraturan dan prosedur kerajaan untuk memastikan keputusan dapat dilaksanakan dengan segera dan untuk menyediakan perkhidmatan awam yang berkualiti tinggi. Selaras dengan objektif program ini untuk menambah keupayaan pegawai-pegawai kanan serta mempertingkatkan kemahiran kepimpinan dan mendedahkan mereka kepada amalan-amalan baik dalam perkhidmatan awam dan pembangunan sosio-ekonomi negara. Beberapa tenaga pengajar dan penceramah telah dipilih dan beberapa agensi iaitu akademik dan practitioner dari dalam dan luar negeri serta para strategis-strategis di negara Brunei Darussalam yang turut serta memberi latar belakang mengenai pentadbiran dan cabaran-cabaran dihadapi di negara Brunei Darussalam. Baik, Alhamdulillah ya. Itulah telah pun sama-sama kita ketahui apakah dia program EDP SGO ini ya. Dan tujuan projek community outreach yang dikendalikan oleh peserta program tersebut. Peserta-peserta dalam pembangunan eksekutif yang mengikuti program ini adalah pegawai yang berpotensi tinggi yang telah dikenal pasti oleh jabatan masing-masing dan bersedia untuk bermotivasi untuk memegang jawatan kepimpinan dalam perkhidmatan awam. Dalam masa yang sama, program ini akan dapat memudahkan penubuhan talent
pipeline kepimpinan yang mana akan menyumbang kepada rancangan pengantian yang lebih teratur dalam perkhidmatan awam. Jadinya tujuan penyerapan projek masyarakat program ini adalah diharapkan untuk peserta pembangunan eksekutif mendapat kesedaran mengenai dengan isu-isu sosial dalam membantu inisiatif pihak kerajaan dalam menaikkan taraf kehidupan masyarakat dan juga memperkembangkan ekonomi negara Brunei Darussalam. Jadi community outreach program ini dijalankan selama 2 minggu dengan seramai 6 orang peserta dalam satu kumpulan. Bersama kita pagi ini adalah wakil peserta EDPSGO dari kumpulan Golden Ribbon Challenge, Puan Nur Masiti Rina dan Haji Muhammad Mahmud bin Haji Masri. Baik ya. Jadi apakah harapan dan juga ekspektasi UTB sendirilah daripada pelaksanaan projek community outreach ini? Sebagai yang telah diterangkan, kami itulah ingin program ini diharapkan untuk pembangunan mendapat kesedaran yang dengan isu-isu sosial, membantu membantu masyarakat dan juga memperkembangkan ekonomi negara. Jadi pegawai-pegawai kanan kerajaan yang di sini ni sekarang supaya kami harapkan diorang ni sekarang bila membuat polisi-polisi diorang membuat dasar diorang untuk kira holistic approach diorang jangan meninggalkan orang-orang yang keperluan khas even yang masyarakat warga emas dan so mereka yang memerlukan Baik, alhamdulillah. Beralih pula kita kepada Yang Mulia Tuan Haji Mahmud ya. Pertama ingin kita ketahui, mungkin boleh mengungsikan mengenai dengan projek masyarakat yang dikendalikan ini. Silakan Tuan. Okay, terima kasih Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali sebelum saya menjawab soalan Tuan itu, suka cerita saya ingin mengambil kesempatan yang mengucapkan ucapan terima kasih kepada pihak Radio Television Brunei, khususnya pihak Rampai Pagi kerana memberikan kami peluang dan ruang untuk berbicara ataupun orang mempromo mengenai dengan projek kemasyarakat kami yang bertajuk The Golden Ribbon Challenge ataupun dalam bahasa Melayunya cabaran ribbon emas. Untuk makluman Tuan, sebenarnya The Golden Ribbon Challenge ini merupakan satu gerakan kebajikan sosial yang mana bertujuan untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat mengenainya perlunya Ketani untuk mengambil langkah pertama dan seterusnya menyorang membuat benda-benda yang berkebajikan secara berterusan kepada mereka yang memerlukan, khususnya warga emas. Maksud saya dalam memberikan kesedaran itu sebenarnya Ketani dalam untuk melakukan sebarang kebajikan itu indah sepertinya Tani menunggu hanya orang menunggu ada donation drive baru tak ketanikan sibuk orang ke sana kemari bonja. Sebenarnya projek kami ini ianya dilakukan secara berterusan di mana Ketani kan sedekah ni bila-bila boleh Ketani buat lurus. Hari ini juga boleh even now pun Ketani pun boleh sedekah. Ganya Ketani ni manusia di Brunei ni Ketani mempunyai orang sikap Ketani memang prihatin di mana Ketani orang apa-apa derma Ketani ikut Jadinya di sana kami ingin orang mempertingkatkan lagi kesedaran mengenai dengan perlunya Ketani membantu golongan yang susah ini. Jadi mengapa memilih projek masyarakat ini? Sebenarnya pemilihan projek The Golden Ribbon Challenge ini diinspirasikan daripada orang lawatan kami semasa itu melawat ke beberapa bahagian agensi termasuk kerajaan dan juga bukan NGO. Di mana kami sebagai peserta dibawa ke Jabatan Pembangunan Masyarakat di mana kami didedahkan kepada bantuan-bantuan yang diberikan kepada warga-warga emas dan juga warga-warga berkeperluan yang lainnya, di mana antara lain bantuan yang diberikan itu tidak semestinya berbentuk kewangan masa ini diorang diberikan orang peluang untuk mengubah ataupun keluar daripada kepompong kemiskinan jadinya diorang dapat hidup berdikari. Jadinya Ketani indah orang dah ingau lagi kan masalah sosial di mana diorang mampu untuk berjalan sendiri hidup sendiri dan menjaga diri diorang sendiri juga. Selain daripada lawatan itu,
kami juga mengadakan satu survey di mana survey tersebut kami jalankan kepada orang ramai secara random melalui online, di mana kami mendapati bahawa ada segelintir masyarakat Brunei ini kurang mengetahui mengenai dengan keberadaan NGOs dan juga apa-apa aktiviti yang dijalankan oleh pihak kerajaan dan juga pihak NGO dalam usaha mereka membantu golongan yang susah. Jadinya kami gunakan The Golden Ribbon Challenge platform ini sebagai wadah untuk kami mempromosikan pihak NGO dan juga pihak kerajaan dan juga inisiatif-inisiatif yang telah pun dijalankan ataupun sedang dijalankan oleh mereka ni, di mana kita ni sebenarnya manusia, kita ni mampu untuk membuat something yang orang lebih baik daripada kita ni menunggu apa-apa orang donation drive ke apakah. Jadinya itulah kita ni sebagai manusia, kita ni mampu sebenarnya merubah hidup orang yang susah ni, di mana kita ni be the change kita ni telah memulakan sesuatu perubahan ini untuk orang berubah jadinya kita ni sebenarnya yang memainkan peranan yang penting juga ni dalam memastikan bahawa orang ni mampu berubah ke something yang bagus Baik ya. Sasaran utama bagi projek masyarakat ini nanti siapa sahaja? Sebenarnya sasaran bagi projek The Golden Ribbon Challenge ataupun cabaran ribbon emas ini disasarkan kepada fokusnya lebih menjurus kepada warga emas yang berumur 60 tahun ke atas, di mana diorang ni yang akan kami fokus ni untuk menerima orang, kami mempromosikan diorang dan dibantu juga. Di samping itu ini juga challenge ni sebenarnya juga dia disokong oleh ada enablersnya dari segi kerajaan seperti Japim, and then juga pertubuhan NGO seperti MKM, APSA, dan juga pusat integrasi daripada Jabatan Penjara Negara, Kementerian Al-Hawal Dalam Negeri itu. Dan untuk makluman tuan, sasaran utama ataupun peserta yang akan kami sasarkan ini sebenarnya adalah rakyat negara Brunei Darussalam ini, yang mana kita ni mengambil maklum bahawa rakyat negara Brunei Darussalam ini rakyat yang prihatin di mana kita ni indah cemah matanya orang. Lurus. Apa-apa yang kita ni bantu dapat kini bantu, kita ni bantu walaupun orang sedikit sebanyak, macam kiranya tahu orang susah. Kita ni lihat dia orang tua berjalan di seberang jalan. Dan kita ni pimpin dia, itu merupakan satu bantuan sebenarnya merupakan satu orang kebajikan kita ni yang perlu kita ni buat jenis semestinya dalam bentuk duit kewangan ataupun sebagainya. Projek masyarakat ini kan kita ketahui bagaimana ianya akan dilaksanakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ada pernah melihat di Instagram landasannya memang ditujukan arah Instagram sahaja. Ia lebih kurang macam the ice bucket challenge, tapi in the intense macam itulah. Apa yang diperlukan untuk para peserta membawa ribbon emas, dan mengunjungi atau mendekati warga emas yang ada di sekeliling kita ni lah. Dan satu cara juga kita boleh mendekati atau menghubungi pihak KKBS, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, melalui Japim, ataupun melalui organisasi yang bukan kerajaan, untuk mengetahui di manakah sebenarnya warga emas yang memerlukan bantuan ini. Dan dari itu bila kita mengunjungi warga emas tersebut, kita bolehlah membagi dari segi bantuan kah, sumbangan kah, apa saja yang boleh meringankan lagi bebannya tu. Dan insya-Allahnya orang kalau mengikut persetujuan dari golongan warga emas tersebut, kita gambar apa yang telah dilaksanakan itu, dan juga untuk dimuat naik ke akaun Instagram dengan menandakan @golden-challenge Golden Ribbon Challenge BN, dan juga menggunakan hashtag #BeTheChangeBN. Jadinya Anita yang paling utama itu misinya. Tetapi ada juga misi yang lain untuk orang memberi kesedaran kepada rakan-rakan kalau kita ni mengajukan cabaran atau arah kawan kita ni. Kita ni boleh mengajukannya, okeynya, I challenge you-nya dari segi misi kecergasan. Buatlah latihan burpee 30-nya dalam 60 saat. Kalau ia mampu, alhamdulillah. Tapi yang paling penting, ia mengambil video, ia mengerjakan latihan kecergasan itu, dan juga membubuhkan @GoldenRibbonChallengeBN dan juga hashtag #BeTheChangeBN. Ya, alhamdulillah, menarik juga ya. Itulah makanya kita sekarang mengenakan ribbon berwarna emas ini. Alhamdulillah. Jadi apa tarikan utama projek ini?
Yang paling penting melalui aktiviti ini, ya paling utama tu untuk beri kesedaran lah. Malah tahu ketani pun macam masa ni laluan sibuk dengan kerja ketani. Ini tetani tahu sebelah tu ada warga emas yang memerlukan bantuan ke perhatian. So ini untuk membukakan peluang atau kesedaran arah diri ketani untuk mengambil langkah pertama membuat berbuat baik kepada jiran-jiran ataupun apa jua warga emas yang ada di sekeliling ketani. Tapi juga sebagai penghargaan sejajar dengan projek ini, awal kumpulan ini ada menyediakan hadiah misteri. Nantikanlah hadiah misteri itulah, insya-Allah. Lepasnya dikendalikan cabaran ini yang akan dilanjutkan selama 2 minggu. Selepas 21 Oktober, pihak kumpulan kami akan melihatlah, kira macam mencabutlah siapa pemenangnya, dan hadiah misteri itu akan diumumkan insya-Allah pada bulan November nanti. Baik, ya. Jadi harapan dan juga aspirasi daripada projek ini. Yang paling penting, kalau kira pembelajaran yang diperolehi oleh kumpulan ini semasa melaksanakan beberapa lawatan kepada jabatan kerajaan dan juga bukan kerajaan, ialah perlunya ada kesedaran ini. Tapi melalui projek ini dia khususkan kepada warga emas. Yang paling penting juga untuk memberi kesedaran bahawa memang ada usaha atau inisiatif untuk membantu mereka yang susah ini. Indah tak kira orang-orang yang kurang upaya ataupun orang-orang yang memerlukan bantuan, warga emas maupun rakan seliaan. Tapi yang paling penting ia berhasrat untuk membawa keseimbangan dari segi usaha dan juga bantuan yang boleh dihulurkan kepada galangan tersebut. Baik, ya, penerangan daripada Puan Nur Mastirina, ya. Beralih pula kita kepada Puan Atika. Apakah aktiviti-aktiviti dan juga usaha yang dikendalikan oleh Jabatan Pembangunan Masyarakat bagi warga emas pada masa ini? Okey, terima kasih Tuan. Golongan warga emas yang kurang bernasib baik disebabkan oleh kesihatan maupun keadaan keluarga yang indah kukuh telah diambil peduli melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat di projek memeduli warga emas, yang mana dalam projek ini kami bekerjasama dengan pihak Kementerian Kesihatan, persatuan-persatuan dan juga sukarelawan untuk menangani masalah-masalah ataupun menjalankan pemeriksaan kesihatan terhadap golongan warga emas tersebut. Antara inisiatif yang telah dijalankan ialah pada waktu COVID pada bulan Mac, iaitu penghantaran catuan makanan telah dihantar melalui oleh sukarelawan belia kita ni, dan dibuat penghantaran ni ke rumah-rumah warga emas ni. Ianya lah untuk memastikan mereka ni mendapat keperluan yang mencukupi. Maklum keadaan COVID time itu kita ni a bit hectic jadi we have to make sure warga emas ni mendapat keperluan yang secukupnya. Antara inisiatif yang telah diungkayahkan juga oleh Jabatan Pembangunan Masyarakat iaitu penghantaran atau penyampaian pemberian bantuan lampin pakai buang dan susu yang telah bermula pada bulan Ogos yang lalu. Penghantaran ini juga dibuat ke rumah-rumah warga emas. Ianya adalah untuk membolehkan pihak JAPIM melihat keadaan sendiri kehidupan warga emas ini di samping menangani kemaslahatan mereka. Baik, alhamdulillah. Ya, sebenarnya banyak aktiviti-aktiviti yang telah pun diusahakan dan juga dikendalikan oleh Jabatan Pembangunan Masyarakat, ya. Yes, dengan kita ketahui juga di mana orang ramai dapat mengeluarkan bantuan dan juga sumbangan bagi warga emas ini, khususnya buat mereka yang memerlukan bantuan. Dan terakhir mungkin ada sedikit harapan dan juga ekspektasi daripada projek community outreach ini dalam membantu warga emas yang berkeperluan. Okey, bantuan boleh dihulurkan melalui berhubung teruslah dengan bahagian warga emas dan pencen-pencen di Jabatan Pembangunan Masyarakat ataupun boleh menghubungi talian helpline kebajikan 141. Dan terakhir mungkin tadi Tuan ingin menyampaikan harapan dari pihak peserta program EDPSGO ini adalah apa yang dihasratkan ini, yang dilakukan ini adalah selaras dengan keutamaan pihak kerajaan ke bawah duli, iaitu untuk memastikan tidak ada ketirisan di kalangan warga emas yang memerlukan maupun yang kurang bernasib baik.
dan marilah kita ni sama-sama bergerak sebagai satu jentera kalau boleh untuk memastikan mereka ni mendapat keperluan yang secukupnya dan menyokong pendekatan whole of nation ini secara berterusan, kerana apapun yang kita ni lakukan ni adalah untuk masyarakat kita ni, terutama sekali golongan warga emas, kerana apa? Mereka adalah aset berharga negara. Terakhir, sedikit kata-kata motivasi daripada Puan Nur Masteri ini. Kata-kata motivasi yang pertama sekali ingin disampaikan penghargaan lah kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu, memberi bimbingan sepanjang usaha kami ini, khususnya kepada Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan juga khususnya JAPEM Jualatua dan juga persatuan yang bukan kerajaan seperti Majlis Belia Brunei dan juga persatuan-persatuan lain. Baik. Tapi yang paling utama ialah di sini ingin diharapkan kepada semua yang akan bakal ikut serta untuk menyahut cabaran ini dan kira kata akhirlah dari kumpulan kami ingin mengucapkan menyuntik kata semangat 1 2 3 fighting. Baik. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita akan terus bersemangat menyahut cabaran ya. Daripada kumpulan 28 EDP SGO mengenai projek masyarakat ini. Ribuan terima kasih kami ucapkan. InsyaAllah ada kesempatan kita akan bersama lagi dengan waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.